Alham- Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sebelum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi saya dah masuk 5 bulan saya tak datang ke sini. Mungkin sebabkan yang melanda kepada sakit saya, iaitu saya kena stroke sikit. Perangkat awal saya kedua tu saya langsung tidak boleh bercakap. Tu tak ada suara lah tu. Selepas 3 bulan lah kot, saya boleh bercakap balik. Bukan, tapi belum sempurna lah istilahnya. Yang terakhir saya ke hospital Kelang, doktor tu menyarankan saya untuk terus bercakap. Tak kira lah bercakap dengan siapa pun, bercakap asal cepat dia boleh akan mudah dengan memulihkan percakapan saya itu sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang rasanya kurang difahami daripada pertutusan saya itu, saya mohon maaflah pada tuan-tuan Tapi 5 bulan ni pun senyap je seseorang tidur kat bilik seorang-seorang kan. Susah juga. Susah juga bercakap. Susah tu. Tu. Tapi ialah saya sembahyang di dalam sembahyang 2 bulan tu saya tak boleh bercakap, tak boleh baca sesuatu pun. Tu. Tapi lah dibenarkanlah bagi orang yang seperti saya lah bercakap. Tapi saya terpaksa menghafal semula Fatihah saya, surah saya sampailah. Sekarang ni doa-doa belum sempurna lagi. Lepas sembahyang tu belum sempurna lagi. Masih lagi. Dan saya mula mengaji semula dengan orang lain. Satu minggu saya berjumpa dengan tunggu tu untuk membaca Al-Quran saja. Bukan yang surah Al-Baqarah, tidak, daripada hujung Al-Azim saja. Nak hafal satu, nak ingat satu tu pun payah. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita jadi kita masuk kepada buku kita yang bertajuk Al-Muhimmah, iaitu membicarakan tentang kekeluargaan kita dalam kehidupan kita ni. Kita telah masuk kepada perbincangan tentang keluarga yang mati anak 3 orang, 2 orang dan 1 orang. Kemudian anak-anak ini kita pulang kaji yang tujuh balik, maksudnya ada anak yang meninggal waktu kecil, tapi 3 orang atau 2 orang atau hadis-hadis itu kita dah bincangkan tentang perkara tersebut.
Tapi sekarang ni ialah disebabkan ada hadis-hadis yang merujuk kepada ibu bapa yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak membalas dengan kematian anak-anak tadi tu? Dia kan seronok kita dapat anak kan seronok kan. Tapi bila dah keserokan itu dicabut dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak tadi itu, Allah pun memberikan keseronokan kepada anak-anak tadi dengan memberi syafaat kepada anak-anak tadi ataupun pertolongan kepada anak-anak ibu-ibu bapa mereka di dalam neraka tadi itu untuk dibawa-bawa dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang terakhir sekali tentang perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala malaikat berfirman, bahawalah pergilah oleh kamu dengan sekalian anak-anak itu ke dalam surga. Maka berkatalah mereka segala anak-anak itu kepada malaikat Mazonah. Dapatlah kesukaan dan keluasan, kesenangan dengan segala anak-anak cucu itu selagi orang-orang Islam. Maksudnya, bila anak-anak ni berada dalam surga, mereka rasa seronok, rasa senang. Tapi secara umumnya itu ialah anak-anak yang anak-anak orang Islam saja, bukan orang-orang kafir dan sebagainya. Walaupun ada pendapat yang menyebut bahawa anak-anak yang bukan Islam ni, walaupun dia mati kecil, masih kecil lagi, mereka dimasukkan juga dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada pandangan dalam ulama-ulama kita lah. Sebab jika belum balik lagi, maka mereka itu belum ada taklif namanya. Mana tidak ada tanggungjawab dalam kehidupan mereka atau beribadat yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba. Sebab itu anak-anak ni sentiasa agar anak atau ibu bapanya itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makalah oleh kamu, Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman lagi, makalah masuklah kamu semua, tiada dihisapnya atas kamu. Anak-anak tu dia tidak akan tak ada macam kita lah, kita dosa tu lebih banyak daripada pahalanya. Walaupun kita berada dalam surau di masjid, salah, tapi dosa kita tu lebih banyak sebenarnya. Sebenarnya. Tapi Allah tu Maha Pengampun kepada kita semua. Mudah-mudahan lah. Maka berkatalah anak-anak itu, di mana segala ibu kami ataupun ibu bapa kami. Maka berkatalah kepada malaikat Hazanah tadi, bahawa sesungguhnya kedua ibu kamu tiada mereka itu seperti kamu. Makna nak dibandingkan bahawa anak-anak itu di dalam surga dan ibu tu tidak ada dalam surga lagi. Makna masih lagi berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka itu berbeza. Anak tadi dengan bapanya ataupun ibunya pun berbeza keadaan antara mereka dengan ibu bapa mereka. Kamu bahawa sesungguhnya mereka itu berapa banyak dosanya. Mana nak tunjuk kepada kita semua bahawa ibu-ibu itu, walaupun anak-anak itu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dosa-dosa ibu bapa itu tetap ada. Kecuali Allah mengampunkanlah mereka lah kepada kita atau semualah. Sebab itu, dan beberapa orang bertuntut orang, mana ramai di kalangan mak kita ataupun kita lah sebagai ayah atau sebagai ibu, ramai orang yang menuntut kepada kita, meminta kepada kita.
Yelah, kadang-kadang kita pun melakukan sesuatu perkara yang tak sepatutnya. Kan? Jadi kita pun tak minta maaf pun antara kawan-kawan kan. Sebab itu orang-orang yang berada dengan kita tu mereka akan menuntut ataupun meminta kepada kita ni jumlah pahala daripada kawan-kawan kita, sebab kita tu terlupa nak minta maaf, kadang minta hutang dan sebagainya. Itulah itu yang menjadi tuntutan oleh orang lain. Maka mereka itu lagi dikira-kira oleh itu atasnya. Maka kedua bapa tadi ataupun kita lah sebagai ayah dan ibu, maka malaikat ini dia maksudnya mereka berkira-kira tentang bilakah orang-orang ni boleh dilepaskan ataupun telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Jadi bila kita nak dilepaskan daripada neraka tadi itu, gila agak-agaknya. Semua orang akan beranggapan di sebulan ini gila kan. Kan. Sebab semua orang dalam neraka ini mereka sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa memohon. Kalau mereka teringat kepada Nabi Rasulullah, mereka pun sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Walaupun dalam neraka itu mereka tetap berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu cerita mengisahkan Rasulullah SAW di peringkat awal, di awal tu dia tidak sedar ataupun tidak menjedari bahawa semua umatnya itu berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah rupakan kepada Rasulullah SAW itu untuk mengingati orang-orang yang berada dalam neraka tadi itu. Lama tu barulah. Lama tu tak tahulah berapa ribu tahun, kita pun tak tahu. Lalu teringatkan oleh orang malaikat ataupun Jibril alaihissalam kepada kepada Rasulullah SAW. Baru Nabi teringat kepada umat-umatnya. Nah itu. Selepas itu barulah syafaat kubra diberikan kepada umat-umat yang berada dalam neraka itu sendiri. Maka maka berkatalah segala kanak-kanak itu, sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami. Maksudnya ibu-ibu ibu bapa mereka itu sabar kepada kematian anak mereka ataupun anak mereka inilah seronok. Baru ni saya di surau kampung saya tu saya berjumpa dengan satu orang. Dia kata dulu anak dia ada 9 orang. Telah meninggal 5 orang. Jarang kita jumpa. Ceritanya dia kecil ataupun besar, mungkin accident ke menaik motor ke apa, dia kata budak-budak lagi. Daripada 9 tu tinggal 4 je. Sedih dia kata. Kita yang ada anak ni regailah anak-anak kita. Tu contohlah. Jadi anak-anak ini mereka akan membantu kedua bapanya yang masih berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sesungguhnya mereka telah sabar. Hidupan dalam dunia ini pun kita dengan anak pun kita perlu sabar kan. Kadang-kadang inilah anak-anak kita sekarang ni dengan dunia sekarang ni, anak-anak kita ni cuma kita nampak dia ketika makan mungkin, atau kita ajak dia ke masjid ataupun surau dan sebagainya. Kalau di rumah tu semua berada di bilik je.
Anak saya lah, itu anak saya, Allah. Ya. Sekarang ni dah balik ke universiti, tak ada orang pula. Ya. Bilik-bilik dah kosong dah. Tak ada orang dah. Ya. Tak ada orang. Aduh. Sunyi pula jadinya. Saya 5 bulan tu seorang-seorang kat rumah. Tak tahu buat apa. Tak ada, anak-anak tak ada, apa pun tak ada. Isteri petang, kerja petang pula. Pagi adalah, petang tak ada. Itu ya. Sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami. Ya, atas kami. Yakni kematian kami, kematian kami kerana mengharapkan pahala daripada hari ini. Ya, walaupun rasa sedih dengan kematian tadi itu, tapi Allah menyediakan kepada kedua bapa tadi itu ialah pahala-pahala daripada kematian tadi itu. Ya, sekarang ni kita mungkin kita macam orang Melayu ni kita buat tahlil kadang-kadang buat adil. Kalau di kampung saya tu boleh kata saban minggu ada je orang buat tahlil sampai gemuk saya. Dulu gemuk, saya kurus dulu. Sekarang dah gemuk dah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Maka menjeritlah semuanya di dalam pintu surga akan segala menjerit yang sangat. Itu bila anak-anak ini telah ada memberi peluang untuk menyantuni kepada ibu bapanya dalam neraka dari itu, maka menjeritlah mereka. Bukan menjerit ni bukan menjerit, tidak, maksudnya anak-anak itu seronok sangat. Seolah seperti menjerit kegembiraan maksudnya. Nah, di situ. Dan juga dengan ibu bapa tadi tu. Menjerit kerana seronok. Anak-anak tu akan membawa ibu bapanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, padahal ia terlebih mengetahui. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Segala sesuatu yang berlaku itu Allah Maha mengetahui. Sebelum berlaku itu Allah dah tahu dah. Lalu Allah mengatakan bahalnya ia terlebih mengetahui siapa yang menjerit ini. Kan? Siapa yang serongok sana maksudnya dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil anak-anak ini ke dalam negara Allah Subhanahu, neraka Allah Subhanahu wa taala, kan? Itu. Padahal ia terlebih mengetahui siapa yang menjerit itu, maka sembah malaikat wahai Tuhanku, segala anak-anak yang Islam berkata itu tiada kami sekalian masuk dalam surga melainkan mereka bersama dengan bapa-bapa dan ibu-ibu mereka. Jadi anak-anak ini pun menyahut firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahawa mereka akan masuk dalam surga lagi selagi anak atau ibu mereka ataupun ayah itu tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu, ambillah wahai kamu dengan kedua tangan segala bapa kamu dan ibu-ibu kamu ke dalam surga. Dipimpin dah mak bapak dah. Mana anak ni masuk dalam surga, dalam neraka. Kan panas. Kan ada seorang wali Allah yang satu ketika malaikat itu datang kepada satu wali. Dia kata, nama kamu tu tidak ada dalam senarai surga. Jadi
Wali Allah ni kata, tak apa, tak masalah pun. Kalau masuk neraka pun tak ada masalah. Kalau Allah dah redha kepada aku, redha kepada aku tentang neraka ini, saya redha. Lalu malaikat ni pun naik ke atas, bertemu Allah SWT dan memberitahu kepada malaikat tadi itu bahawa wali tadi itu telah diampunkan oleh Allah SWT. Sebab apa nama dia tersenarai dalam neraka tadi itu. Sebab sewaktu dia kecil dulu, dia pernah maksudnya tak menyahutlah keinginan mak dia. Sebab itu ya. Anak kita sekarang ni lagilah ya. Sibuk dengan kajat dia tu. Lagilah kadang-kadang. Sebab itu je Allah lewatkan ataupun hilangkan namanya itu dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia wali tadi dengan keadaan yang dia lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak peduli pun. Masuk neraka pun masuk neraka lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, jadi tak ada masalah. Jadi kalau kita mengimbau semula kepada dua nabi yang pernah masuk ke dalam nabi yang pernah melancong lah kita katakan ke dalam surga dan neraka, iaitu Nabi Muhammad dan Nabi Idris. Nabi Idris. Sampai sekarang dia tak keluar-keluar pun. Bila masuk dalam neraka, dalam surga tu perut serongok tak. Dia tak ingin untuk berada dalam dunia kita ni. Sampai sekarang dia masih lagi. Itu kelebihan kepada Nabi Idris. Kalau Nabi Muhammad SAW tu lagilah masa peristiwa Isra Mi'raj tu kan. Itu katanya. Dan disebut pula dalam khabar yang lain, maksud dalam hadis yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat dan Allah SWT berfirman hendaklah keluar daripada jumlah yang tiada berdosa. Ada di peringkat awal dalam pada hari kiamat itu, maka orang-orang yang tidak berdosa. Ada tak ada orang yang tak berdosa? Adalah. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah orang-orang yang tidak berdosa. Dia adalah manusia, tapi dia tidak berdosa. Walaupun Nabi Adam dia pun menyatakan pada Allah SWT bahawa dia melakukan kesalahan. Tapi kita katakan bahawa nabi-nabi inilah maksum, maka dia tidak ada sebarang dosa. Itu juga dengan Nabi Musa dan sebagainya, nabi yang lain-lain lah. Mana ada mereka melakukan kesilapan-kesilapan kita. Tapi kita tidak katakan dia sebagai kesilapan. Sebab nabi-nabi ini maksum. Kita tidak boleh katakan dia sebagai ada melakukan kesilapan dalam jadi nabi dan rasul tadi itu. Maka hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tidak berdosa. Maka tidak dikeluar ia melainkan Nabi Yahya bin Sabariyah salawatullah alaihi salam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang kanak-kanak yang bernama yang beragama Islam. Mana kalau ikut di dalam khabar ini ataupun hadis ini diceritakan bahawa yang tidak berdosa ini Nabi Yahya bin Sabariyah. Dua-dua adalah nabi. Nabi-nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kanak-kanak yang mati dalam masa kecil itu. Maka berkatalah, wahai Tuhanku, bahawa sesungguhnya aku telah mengambil akan segala nama dan telah engkau hukumkan ke atas kami
akan mati sebelum lagi kami melihat kepada ibu bapa kami. Ini anak-anak ni lah, anak-anak ni dia mengatakan bahawa Allah telah mengambil nyawa kami sebelum kami melihat kepada ibu bapa kami atau mengenal ibu bapa mereka. Mungkin ada yang dah berjalan mungkin, tapi mati. Allah berikan kepada ajal dia pada ketika itu. Maka janganlah engkau haramkan akan kami, ya Allah, untuk melihat kami itu dalam pada hari ini. Yalah, dia dah meninggal tu, dia tak kenal pun ibunya, ayah dia dan sebagainya, atau anak adik beradik dia, tak ada, yang meninggal tu tak kenal pun. Maka Allah SWT berfirman lagi, tuntutlah kamu, kamu akan segala ibu dan ibu bapa kamu dan masukkan mereka dalam surga Allah SWT. Mana kita lihat dalam hadis-hadis ini banyak yang menceritakan tentang bagaimana anak-anak ni dia boleh membawa ke ibu bapa mereka dalam surga Allah SWT. Dan masuklah oleh itu sekalian anak-anak itu pada pertengahan yang segala harisan ataupun soft. Maka anak-anak ini pun dia berada dalam pertengahan antara orang-orang di atas dan yang di bawah. Daripada maka menuntut dan mencari mereka dengan segala ibu bapa mereka. Tu mana anak-anak yang dah meninggal tadi, dia pun masuk dalam neraka dan mencari ke ibu bapa mereka lagi. Maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu yang kanan, dengan segala tangan bapa mereka, dan dengan tangan yang kiri mengambil akan ibu mereka. Maka dimasukkan mereka itu dalam surga Allah SWT. Beruntung. Tapi walaupun anak-anak kita hidup, tapi kita didik anak kita dengan didikan yang istimewa, makna agama lah. Mudah-mudahan ibu anak kita boleh membimbing ataupun membawa ke ibu bapa kita tu ke dalam surga Allah SWT. Walaupun mereka masih hidup sampai kita sekarang ni, untuk jadi membimbing kita ke dalam surga Allah SWT. Inilah setengah daripada hadis yang menunjukkan faedah yang berhasil dengan sebab berkahwin, tetapi dengan syarat sabar di atas kematian segala anaknya, dan tiada pula perkataan yang marah. Maksudnya walaupun Allah SWT mematikan anak-anak tadi itu, jangan kita rasa sedih ataupun rasa marah dengan kematian tadi itu. Susah juga susah sebenarnya. Menjadi orang yang penjabar ataupun orang yang susah nak marah, mana sedih lah, maksudnya masuk sedih dengan kematian. Kadang-kadang kita kematian ayah kita ataupun siapa-siapa lah, kita rasa sedih dengan kematian seseorang pun. Bukan kita marah, tidak, mana kita sedih. Sebab itu Nabi SAW bila kematian anaknya yang bernama Ibrahim, dan ketika itu pun berlakunya gerhana kan. Gerhana ketika itu. Tapi sebenarnya orang-orang Yahudi pada ketika selepas kematian Ibrahim tadi itu, dan juga berlakunya gerhana tadi itu, orang Yahudi itu sebenarnya dia rasa seronok sebenarnya dengan kematian Ibrahim tadi itu, anak Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah ini seronok sebab dia kata Allah menggembirakan Rasulullah, dia kata.
Maksudnya pada ketika itu ada kelompok-kelompok daripada Yahudi yang tinggal di Mekah masa tu. Ya, walaupun kita tahu baru bila hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, barulah ada 4 kabilah daripada Yahudi ya, pada di Madinah itu sendiri. Tapi daripada daripada riwayat yang saya sebutkan tadi itu, maksudnya orang Yahudi pada ketika itu ya, mereka seronok ya, sebab Rasulullah SAW diberikan ya, satu petanda tentang gerhana tadi itu. Kan? Walaupun ada hadis lain yang menunjukkan tentang kematian anak Rasulullah tadi itu bukan satu sebagai satu petanda kepada kebaikan atau sebagainya. Ya, sebab itu dalam kita sambung sikit ni, inilah sebahagian daripada hadis yang menunjukkan faedah hasil daripada sebab berkahwin, tetapi dengan sebab sabar dan kematian daripada anaknya dan juga daripada perkataan kemanaan. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar atas kematian anaknya, dan celakalah mereka bagi mereka yang kemaharan ataupun sedih dengan keluh kesah dengan perkataan dan perbuatan yang terhaga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kenapa Allah ambil anak aku dan sebagainya. Mana daripada perbuatan itu sebenarnya dijadikan kita sebagai kita tu derhaka pada Allah Subhanahu. Patutnya kita bersabar, tapi kita katakan Allah tu zalim, kan? Kita katakan Allah tu zalim pula. Maka adalah orang-orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang bertemu mereka dengan kerugian. Ini kata Allah Taala itulah ini mana itu dianggap sebagai satu bentuk kebudian dalam kehidupan pada ibu bapa mereka tadi. Kesalahan dan beberapa pula pakat dan keadaan yang meluputkan keduanya dan kebahagiaannya. Maksudnya bila ibu bapa itu kesal di atas kematian, dan Allah sebenarnya sepatutnya nak mentekadkan kedudukan ibu bapa tadi itu. Sebenarnya sepatutnya lah. Tapi oleh kerana kita tu tak merasakan bahawa sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT adalah sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Lebih baik dalam kehidupan seseorang tadi itu. Sebab itu pengarang menyatakan bahawa kita hendaklah sentiasa bersabar. Yang dalam apa juga keadaan. Sebab itu kita disuntuh untuk mengdoakan kita. Allahumma ja'alna minas shahidin. Ya kan? Ya Allah tuan-tuan, jadikan kita sekarang golongan orang yang telah sabar ya. Tetapi dalam hadis yang lain pula as-sabru al-jannati. Mana sabar itu adalah diberikan kepada orang tu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan sebab berkahwin itu memetahkan akan syahwat. Ini masuk pada yang kedua ni. Selepas kematian tadi tu, sebab apa digalakkan untuk kita berkahwin? Sebab dia memekahkan akan syahwat. Sekarang ni pun dah ada orang menyaratkan untuk dibuka pusat pelaturan pula. Macam-macam pula. Semua orang tak berkahwin pula lah ni. Ada duit je, tak ada masalah. Tak payah kahwin. Yelah, macam saya nak kahwinkan anak. Cari dewan dewan kahwinan tu kan.
dengan dengan dewan dia, dengan itu macam paling murah pun 20,000. Baik cari pusat seruan kan, RM5,000 lah boleh dapat lah kan. Sebab dalam perbincangan kita tidaklah mencarankan orang untuk membuka pusat pelacuran, tidak. Cuma kita akan melihat perkara-perkara yang dibincangkan oleh ulama kita ni dalam buku kitab ini, insya-Allah. Saya rasa kita pun dah hampir kepada hisab. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan sebab mungkin tak berapa faham ataupun jelas apa yang saya tengok. Sebab kalau perbincangan saya dengan dosur di Hospital Kelang tu, minda saya tu dia labu. Tapi mulut kita tu ke lambat lah nak bercakap. Itu yang menyebabkan dia tak dapat nak tetap lah niat saya itu. Mudah-mudahan lah. Jadi saya rasa kita tangguh lah pada pertemuan akan datang. Kalau mungkin ada yang tak sesuai untuk saya datang lagi, mana saya akan berehat seketika. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala permohonan kita untuk sama-sama hidup kehidupan dalam kesihatan, dalam sejahtera ini sendiri. Kita tu tangguhkan dengan baca tasbih kafarah dan baca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa lihada wa safirali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.